Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Alright, so hari ini kita akan belajar tentang subtopik yang terakhir di dalam bab 4, iaitu 4.5, berkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan pecahan dan perpuluhan. Okey, mari kita mulakan. Okey, kita tengok contoh. Tulis peratusan yang berikut sebagai nisbah dalam bentuk A kepada B dengan keadaan B kepada 100. Mesti B itu kepada 100. Okey, macam mana? Kita mula dengan nombor 1. 45%. Maksud 45% ni ialah 45 per 100. Okey, kalau 45 per 100, ingat nombor nisbah kita boleh tulis dalam pecahan ataupun dalam sekarang ni kita nak buat dalam bentuk nisbah. Okey, jadi 45 kepada 100. Macam tu je. Okey, nombor 2. 0.6 per 100. Maksud dia ialah 0.6 per 100. Okey, jadi kalau dalam bentuk nisbah kita boleh tulis 0.6 kepada 100. Okey, dan nombor 3, 89%. Jadi 89 per 100. Jadi bila tulis dalam bentuk nisbah 89 kepada 100. Dah selesai nombor 1. Selesai contoh yang A. Okey, kita pergi pula contoh B. Tulis nisbah yang berikut sebagai peratusan. Okey, sekarang ni kita nak tulis sebagai peratusan. Okey, jadi kita mula dengan ni. 7 kepada 20. 7 kepada 20 tukarkan kepada pecahan dulu. 7 per 20. Right? 7 per 20. Jadi, 7 per 20 ni sebenarnya kita nak nisbahkan dia kepada peratusan. Jadi, 20 ni adalah jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kita kena sama dengan nisbah kepada 7 ni. Kita letak sebagai X kepada 20. 20 ni adalah jumlah keseluruhan. Jadi, X ni kepada 100. Boleh? Okey, kemudian X, tinggal X. Jadi, 100 campak ke atas dia akan jadi X sama dengan 100 campak ke atas dia akan jadi 7 per 20 darab dengan 100. Okey, jadi potong dia akan tinggal 5 darab dengan 7 dia akan 35. Jadi X sebenarnya ialah 35. Okey, tapi belum lagi. Okey, balik kepada sini. Jadi X ni sebenarnya ialah 35 per 100. Okey, so 35 per 100 ni ialah kita punya peratusan. 35 peratus. Boleh faham tak? Jangan tulis 35 saja. Dia mesti 35 per 100. Itu yang sama dengan 7 per 20. 35%. Okey, kita pergi kepada B. Soalan yang kedua. Right. 11 kepada 25. Tukarkan kepada pecahan dulu. 11 per 25. Okey, 11 per 25. Jadi sama dengan 11 ni kita nisbahkan dia kepada X. Kepada 25 ni adalah jumlah keseluruhan. Jadi jumlah keseluruhan ialah 100. Okey, jadi tinggal X. Okey, 100 campak ke atas jadi 11 per 25 darab dengan 100. Okey, potong-potong kita akan dapat 4. Jadi 11 darab dengan 4, 44. Okey, 44 apa? Balik kepada sini. 4X ni ialah 44. Jadi 44 per 100. Okey, boleh? Macam tu. Okey, seterusnya kita mari tengok. Okey, ini ada macam soalan yang panjang sikit lah. Okey, tapi jangan risau. Masih sama. Tentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran dalam setiap yang berikut. Okey, bila kadaran ni kita ada 3 cara untuk kita buat. Satu kaedah unitary, satu kaedah kadaran dan satu lagi kaedah darab silang. Okey, jadi semua 3 kaedah ni kita boleh buat sebenarnya. Okey, mari kita tengok macam mana nak buat. Okey, nombor 1. Lina mempunyai 27 mata. Mata ni macam markah lah. Okey, 27 markah dalam suatu kuis. Skor maksimum ataupun skor jumlah keseluruhan kuis itu ialah 30. Skor maksimum yang paling banyak dia boleh dapat ialah 30. Okey, jadi cari peratusan skor Lina. Alright. Jadi Lina ni dia skor 27. Markah yang penuh ialah 30. Okey, jadi nisbah 27 kepada 30. 30 ni ialah jumlah keseluruhan. Sekarang ni kita nak cari peratusan skor Lina. Jadi skor Lina ni kita tak tahu berapa peratus, jadi kita letakkan X. X kepada jumlah keseluruhan iaitu 100. Okey, buat macam biasa. Buat macam tadi kita buat. X, 100 bawa ke atas jadi 27 per 30 darab dengan 100. Alright. Jadi potong-potong. 27 potong-potong dengan 3 jadi 9. Okey, 9 darab dengan 10 jadi 90. X sama dengan 90. Adakah X jawapan yang terakhir? Bukan. Kita nak cari peratus. Jadi, balik kepada sini. X ialah 90 per 100. Jadi, jawapan dia ialah 90 per 100. Ataupun 90 peratus. Okey. Boleh faham tak? Okey. Seterusnya, nombor 2. Okey. Sebuah syarikat mempunyai 50 orang pekerja. Okey, 50 orang pekerja. Dan 20 orang ialah pekerja lelaki. Cari peratusan pekerja perempuan. Okey, sekarang ni. Kita tahu jumlah pekerja dalam kilang itu ialah 50 orang. 50 orang bekerja dalam kilang itu. Dia dah bagi tahu 24 ialah pekerja lelaki. Sekarang kita nak cari pekerja perempuan punya peratusan. Jadi macam mana? Okey, jumlah keseluruhan ialah 50. Tolak dengan 24, kita akan dapat jumlah untuk pekerja wanita. Okey, jom nak cari pekerja wanita, kita kena ambil jumlah keseluruhan tolak dengan jumlah pekerja lelaki. Jadi akan dapat jumlah pekerja perempuan. Okey, per kepada nisbahkan kepada jumlah keseluruhan. Jadi seluruh pekerja ialah 50.
Okey, sama dengan. Okey, nisbah kepada ni, peratusan kepada ni kita tak tahu. Jadi kita letak X. Okey, 50 ni adalah jumlah keseluruhan. Jadi X ni kepada 100. Okey, sama, buat macam sama. 50 tolak 24. Jawapan dia ialah berapa? 50 tolak 24. Berapa 50 tolak 24. 26. Betul. Okey, 26 per 50. X 100. Alright. So, X tinggal bawa 100 campak ke atas. Jadi 26 per 50 darab dengan 100. Potong-potong tinggal 2. Jadi 26 darab 2 sama dengan 52. Jadi X ni ialah 52. Jadi 52 apa? 52 per 100. Jadi peratusan pekerja perempuan ialah 50%. Peratusan pekerja wanita. Okey, boleh? Gitu. Alright. So, mari kita tengok yang seterusnya. Okey. Jumlah penumpang pula. Okey. So, soalan ni agak panjang sikit tapi tak apa. Relax je. Alright. Terdapat 36 orang penumpang di dalam sebuah bas. Okey, di perhentian bas yang berikutnya, 9 orang penumpang turun dan 23 orang penumpang menaiki bas itu. Okey, 9 orang turun dan 23 orang naik. Pada asalnya ada 36 orang. Okey, tentukan peratusan penumpang yang turun daripada bas itu berbanding dengan ataupun nisbah dia kepada jumlah penumpang asal dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Sekarang kita nak cari apa? Tentukan peratusan. Okey, jadi peratusan dia macam mana? So A, kita ada 36 orang pada asalnya. So, bila dia berhenti bas tu, dia 9 orang turun. Tolak 9. Lepas tu dia tambah 23 orang yang naik ke bas itu. So, tentukan peratusan penumpang yang turun. Yang turun ialah 9 orang. So, 9 kepada banding dengan jumlah penumpang asal. Penumpang asal adalah 36. Okey. So, sekarang kita sama dengan peratusan kepada 9 itu nisbahkan kepada 36 ni ialah jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan ialah 100. Okey, buat macam biasa. Sama X tinggal 100 campak ke atas jadi 93. 9 per 36 darab dengan 100. Okey, potong-potong 1 per 4. 1 per 4 potong-potong 25. Alright. So, X ialah 25. Jadi, peratusan penumpang yang turun ialah berapa? 25 peratus. Okey, 25%. Okey, seterusnya B. Apakah nisbah penumpang yang menaiki bas di perhentian bas berbanding dengan jumlah baharu penumpang di dalam bas? Okey, nisbah penumpang yang menaiki bas ialah 23. Okey, nisbah dia kepada penumpang di dalam bas yang baru, kan? Yang baru, jumlah yang baru ialah 36 tolak dengan 9 tambah dengan 23. Itulah jumlah yang baru. Okey, sama dengan X ialah peratusan yang kita nak cari kepada 23 nisbahkan kepada jumlah keseluruhan yang baru ialah 100. Okey, 23 per ni 36 tolak 9 tambah dengan 23 sama dengan 50. Okey, so tinggal X sama dengan 100. Okey, buat macam biasa. So, X tinggal 100 campak ke atas jadi 23 per 50 darab dengan 100. Potong-potong tinggal 2. Jadi 23 darab 2 sama dengan 46. Okey, so X ini ialah 46%. Itu je jawapannya. Okey, boleh faham? Okey. So sekarang tapi last ni kata ungkapkan jawapan anda sebagai pecahan, perpuluhan dan peratusan. Okey. Dalam pecahan macam mana kita nak tulis? Kita tulis 46 per 100. Okey, boleh permudahkan? Boleh dipermudahkan. Mudahkan lagi, dia jadi apa? Dia jadi 23 per 50. Okey, ini jawapan yang pertama untuk pecahan. Seterusnya perpuluhan. Perpuluhan 46 per 100. 46 per 100 sama dengan 46 bahagi dengan 100. Bahagi, ingat, dia akan ke depan 2 tempat titik perpuluhan. Jadi, dia akan jadi 0.46. Okey, selesai. Peratusan ialah 46 per 100. Okey, selesai. 3 jawapan. Okey. Okey. Seterusnya ialah ini. Cari skor yang Raja di bawah menunjukkan nisbah skor yang diperolehi oleh kumpulan A dan kumpulan B dalam satu pertandingan kuis. Ini nisbah Ahmad, Chan, Vinu. Ini nisbah yang kedua, Bala, Hasni, Yana. Okey, cari skor yang diperolehi oleh Ahmad. Okey, sebelum tu dia tengok jumlah skor yang diperolehi oleh kumpulan A ialah 112. Yang ni jumlah dia ialah 108. Jadi 100% untuk ni ialah 112. 100% untuk ni ialah 108. Okey, cari skor yang diperolehi oleh Ahmad. Right. So Ahmad nisbah dia ialah 5. Kepada keseluruhan nisbah ialah 5 tambah 4 tambah 7. Okey, sama dengan sekarang ni kita nak cari apa? Skor kan? Okey, kita nak cari skor. So X kita tak tahu skor kepada skor yang kita tahu. Skor yang kita tahu keseluruhan ialah 112. Okey, sama dengan keseluruhan nisbah. Okey, boleh faham tak? Okey, seterusnya kita buat macam biasa. 5. Okey, 5 tambah 4 sama dengan 9. 9 tambah 7, 16. Sama dengan X per 112. Okey, so X sama dengan 5 per 16 darab dengan 112. Okey, dapat berapa jawapan? Okey, kalau kamu buat, kamu pakai kalkulator.
Okey. Boleh nampak tak kalkulator? Okey. 5 per 16 tutup kurungan darab dengan 12. Darab dengan 112. Okey, jawapan dia 35. Jadi markah Ahmad ialah 35. Right? Untuk A. Dah selesai. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok B. Nyatakan nisbah skor yang diperolehi Chan kepada skor yang diperolehi oleh Yana. Okey. So, Chan memperolehi 4. Okey, 4 daripada berapa ni? Daripada keseluruhan ialah 5 tambah 4 tambah 7. Okey, darab dengan berapa skor dia? Skor dia ialah, okey, kita tak tahu kan? So, X per dengan 112. Okey, lepas tu nanti kamu boleh buat. Ini untuk siapa? Untuk Chan. Okey, untuk Yana pula. Yana skor dia ialah 2. Nisbah dia 2 kepada keseluruhan nisbah 3 tambah 1 tambah 2. Oh, tak nampak. Okey, sorry. Right. So, Chan, kita tahu nisbah dia adalah 4 kepada keseluruhan 5 tambah 4 tambah 7. Okey, sama dengan skor dia kepada jumlah keseluruhan skor 112. Okey, ini ialah Yana pula. Yana, nisbah dia adalah 2. 2 kepada keseluruhan 3 tambah 1 tambah 2. Okey, sama dengan skor yang kita tak tahu. Nisbah dia kepada skor yang kita tahu. Skor yang kita tahu keseluruhan ialah 108. Okey, kemudian buat macam biasa. 4, 5 tambah 4 tambah 7 sama dengan 16 sama dengan X per 112. Okey, lepas tu X tinggal bawa ke atas 4 per 16. Okey, so potong-potong 1 per 4. Ni potong-potong, kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat 28. Okey, skor untuk Chan. Okey, untuk Yana, 2. 3 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Kan? 6 sama dengan X per 108. Right. So, potong-potong 1 per 3X 108. Okey, tinggal X. So, bawa ke atas 1 per 3 darab 108. Kamu akan dapat 36. Okey, jadi nisbah Chan kepada Yana. Okey, Chan kepada Yana ialah 28 kepada 36. Okey, boleh dipermudahkan? Boleh. Buat GS TK. FS TB. Okey, permudahkan lagi 2 akan jadi 14, 18. Okey, permudahkan lagi akan jadi 7 dengan 9. Okey, ini ialah bentuk yang termudah. Inilah nisbah markah Chan kepada markah Yana. Okey, boleh? Okey, dan akhir sekali kita nak tengok. Dia tanya, siapakah juara individu bagi pertandingan kuis itu? Siapa juara? Okey, kita ambil yang markah nisbah yang paling tertinggi. Markah yang paling tinggi ialah dalam kumpulan A ialah 7. Okey, Vinu. 7 per dengan keseluruhan ialah 16 kan? Kita dah dapat tadi. Darab dengan markah dia. Markah keseluruhan ialah 112. Okey, ni untuk siapa? Vinu. Okey, kemudian untuk siapa? Kalau kumpulan B, kita ada Bala. Bala yang mempunyai nisbah yang tertinggi. 3 kepada 3 tambah 1 tambah 2, 6. Darab dengan markah keseluruhan dia 108. Okey, kita tengok. So, 7 bahagi dengan 16. Darab dengan markah keseluruhan 112. Okey, akan dapat 49. Okey, Bala 3 per 6 tutup kurungan darab 108 dapat 54. So, siapa markah yang paling tinggi? Bala. So, Bala ialah juara bagi pertandingan ini kerana markah yang tertinggi. Okey, macam tu. Okey, so boleh. So, itu saja tentang chapter ini. Okey, chapter nisbah. Right? So, cikgu harap kamu boleh faham. Yang kamu perlu faham ialah bila keseluruhan dia sama dengan 100. Ataupun dia sama dengan benda-benda lain lah. Itu saja. Nisbah ni adalah perbandingan di antara kuantiti ini dengan kuantiti yang lain. Apabila kamu tahu yang mana satu yang nak dinisbahkan, mudah untuk kamu membuat soalan-soalan dan sebagainya. Okey, so cikgu harap kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. So, cikgu harap kamu tengok video ini betul-betul, tengok soalan ini betul-betul dan cuba sendiri untuk buat betul-betul. Okey? Alright, so we will see you in the next video. Bye-bye.